Iwa Jerry. Kesal. Selamat sejahtera kepada Dr. Zaleha dan juga ahli kumpulan saya yang kasih sekalian. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan tugasan tiga tentang kami. Ini merupakan ahli kumpulan proyek kami. Dan saya engineer Yao Hui Sun. Saya Lee. Dan kami daripada PAKK2. Ini dia. Kami merupakan arahan tugasan tiga. Dan ini isi kandungan tugasan ini. Dan ini merupakan artikel yang kami cari. Tajuknya ialah sejauh manakah keupayaan penyelidikan Malaysia mengembang kepada pembangunan kuasa nasional. Dan penulisnya ialah Profesor Madya Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh. Dan ini ialah ini ialah keutuhan wacana. Artikel ini mempunyai struktur wacana yang tersusun dan menyeluruh dan juga merangkumi pendahuluan yang mengemukakan isu lambakan penyelidikan yang tidak dimanfaatkan dan kaitannya dengan KPI penerapan universiti dan kerangka keilmuan barat. Isi utama ialah konflik kepentingan dan fokus kepada keuntungan material yang mengikat potensi penyelidikan. Cadangan membangunkan keupayaan penyelidikan yang mandiri dengan kerangka keilmuan tersendiri. Dan kesimpulannya ialah menyeru kepada pembebasan sistem penyelidikan dari pengaruh barat dan ini kata saya ini dan penegasan peranan semua pihak dalam membangunkan kuasa nasional. Keutuhan wacana, kekuatan wacana menghubungkan isu mikro KPI pencara geran penyelidikan dengan isu makro yaitu kerangka epistemologi penjajahan minda. Wacana ini juga menyediakan contoh konkret seperti kajian akidah remaja dan gangguan seksual yang boleh dimanfaatkan secara nasional. Dia juga menyentuh aspek falsafah dan nilai dalam pendidikan dan penyelidikan. Keutuhan wacana juga merupakan struktur organisasi yang sistematik. Artikel ini disusun mengikut format akademik yang jelas yaitu pendahuluan, isi atau kritikan, cadangan, penyelesaian, dan kesimpulan. Setiap bahagian tersebut mempunyai fokus yang jelas dan saling berkait. Seterusnya ialah keutuhan wacana mempunyai alur pemikiran yang logik dan konsisten. Penulis konsisten dalam menyampaikan mesej utama iaitu penyelidikan Malaysia terperangkap dalam kerangka barat dan perlu membangunkan kerangka sendiri untuk capai kuasa nasional. Dan seterusnya ialah peralihan antara perenggan dan bahagian dilakukan dengan baik menggunakan penanda wacana seperti bagaimanapun oleh itu dan misalnya. Hujah berlapis. Bagi hujah berlapis ialah dimulakan dengan isu
praktikal, KPI ranking universiti, kemudian mengaitkannya dengan isu falsafah seperti epistemologi dan penjajahan minda. Ya juga berjaya mengaitkan isu mikro beban tugas bersyarat dengan isu makro pembangunan negeri. Kelemahannya ialah tiada pernyataan tesis yang eksplisit pada awal artikel dan peralihan antara beberapa hujah agak mendadak, khususnya dari perbincangan praktikal kepada kutikan falsafah. Seterusnya ialah sumber rujukan bagi artikel ini. Rujukan dalam APA 7 format ialah Saleh N.M. 2024. Sejauh manakah keupayaan penyelidikan Malaysia menyumbang kepada pembangunan kuasa nasional? International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, IJSTRA, 58. Dan ini ialah, dan seterusnya ialah web link. Nama penulis ialah Profesor Maya Dr. Nur Saleha Muhammad Saleh dan ditulis sebagai Saleh, N huruf besar titik M huruf besar titik. Tahunnya ialah 2024. Tajuk artikel ialah huruf condong, ditulis dalam huruf condong, dan nama jurnal ialah International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, IJSTRA. IJSTRA dan tulis dalam pun Itali. Kolom dan isu ialah kolom 5, nombor 8. Diambil daripada header artikel, iaitu web link tersebut. Kejelasan penulisan. Penulisan artikel ini jelas, berwibawa dan berstruktur dengan gaya bahasa yang formal dan akademik sesuai untuk jurnal ilmiah, kritikal dan reflektif, menilai sistem sedia ada dan mencadangkan alternatif. Kaya dengan istilah ilmiah seperti kerangka keilmuan, epistemologi, penjajahan minda, kuasa nasional. Artikel ini tidak menyertakan rujukan eksplisit seperti bibliografik atau nota kaki, namun ia merujuk kepada geran Wiki dan geran kerajaan sebagai sumber penyelidikan. KPI pensyarah dan penaratan Universiti Antarabangsa sebagai sistem penilaian semasa. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Utrecht, Universiti Renmin, Nanjing, dan Lanzhou sebagai contoh institusi yang menarik diri daripada penaratan barat. Konsep epistemistik dan penjajahan minda yang merujuk pada wacana sarjana tempatan. Bukan itu sahaja, kekuatan kejelasan penulisan adalah bahasa yang teratur dan formal. Menggunakan bahasa Melayu baku yang sesuai untuk penulisan akademik. Terusnya, istilah teknikal seperti epistemologi, kerangka keilmuan, dijelaskan secara kontekstual. Gaya penulisan yang persuasif dan kritikal sesuai dengan genre komentar yang membenarkan pendapat peribadi yang kuat, mampu menyampaikan mesej dengan penuh keyakinan. Bukan itu sahaja, ia juga
merupakan penggunaan contoh spesifik, seperti cadangan modul pendidikan akidah dan aplikasi pencegahan gangguan seksual. Terusnya, kelemahan kejelasan penulisan. Beberapa pernyataan terlalu umum seperti banyak hasil kajian tidak dimanfaatkan tanpa data atau contoh spesifik. Pengulangan mesej. Mesej keluar dari kerangka barat diulang beberapa kali tanpa penambahan hujah baru. Rumusan bagi tugasan ini, artikel ini mempunyai wacana yang utuh dan penulisan yang jelas sesuai dengan tujuan sebagai komentar kritikal. Namun, ia kurang kukuh dari segi sokongan rujukan akademik yang menjadikannya lebih sesuai sebagai bahan rangsangan pemikiran daripada artikel penyelidikan empirika. Untuk dijadikan rujukan akademik yang kredibel, penulis perlu menambahkan data empirika, kutipan karya sarjana, dan senarai rujukan yang lebih lengkap. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Mantap.